Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada pembelajaran yang kedua. Okey, itu hari ni cikgu akan ajar sedikit rumusan lah. So apa yang cikgu tanda kertas pada exam awal tahun, so agak mengecewakan sebab ramai juga yang tak mampu untuk skor rumusan ni. Cikgu tak pasti apa silapnya, tapi ada yang mampu buat. So tahniah kepada yang mampu buat, yang tak mampu buat sila fokus dan dengar betul-betul lah. So rumusan ni dalam karangan SPM, dalam kertas 2 SPM, okey. Rumusan ni pada kertas 2 SPM iaitu mengambil markah 30 markah. So sepatutnya 30 markah ni korang dah kena dapat full mark sebenarnya. 30 ni tak susah. Okey, kita tahu teknik dia. So apa yang utama, rumusan yang cikgu akan ajar yang pertama ini adalah dia ada 3. Okey, dia ada 4. Dia ada 4 perenggan. Okey, dia ada 4 perenggan. Rumusan ni ada 4 perenggan. Masih ramai lagi yang buat satu perenggan, yang buat penuh satu kertas. Cikgu tak jelas macam mana. Cuma rumusan bukan karangan. Dia adalah sebuah rumusan yang mana kita memendekkan karangan dan mengambil isi-isi penting sahaja. So rumusan ni dia ada 120 patah perkataan sahaja. Okey, fokus yang sini dulu. Okey, fokus yang sini dulu. So rumusan ni ada 1, 2 dan 3, 4. Okey, dia ada 4 perenggan. Mana perenggan 1 adalah untuk pengenalan. Perenggan 2 adalah untuk isi tersurat. Okey, untuk isi tersurat. Perenggan ketiga adalah isi tersirat. Perenggan keempat adalah penutup. So cikgu bagi saya satu. Okey, dalam perenggan yang pertama, perenggan pertama ini adalah pengenalan. Macam mana pengenalan dia? Ada 2 jenis pengenalan yang kamu boleh buat. Okey. Yang kat sini masalah. Kenapa cikgu tak tahu kenapa bila masuk pula cikgu ajar petikan membincangkan tentang. Dari mana datang perkataan tentang ni? Salah tentang ni tak boleh. Tentang ni tak boleh. Sebab apa tentang tak boleh? Sebab kita dah gunakan kata imbuhan di sini. Imbuhan kan ni. Dalam tata bahasa tak boleh meletakkan petikan membincangkan tentang. Sebab kan tu dah menunjukkan tentang. So kenapa kita nak gandakan lagi imbuhan kat sini? Tak perlu tentang. Tak perlu lagi tentang. Kan? Petikan membincangkan terus kepada tajuk. Tajuk cikgu yang kita belajar yang awal tahun ni, exam awal tahun ni. Yang ini tajuk. Baca petikan di bawah dengan teliti. Ni soalan dia. Satu cikgu salin. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu rumusan. Tulis satu rumusan tentang apa? Peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak bersenam. Ini adalah tersurat. Okey, yang pertama ni, kata soalan yang pertama ini adalah yang ada dalam petikan. Yang ini ada dalam petikan. Ini ada peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak bersenam. Ini ada dalam petikan. Maksudnya dia adalah tersurat. Dan, lepas tu dia ada perkataan dan. Memang dia akan serongkan sikit dan ni. Dia akan serongkan dan tu menunjukkan yang kedua ini adalah tersirat. Okey. Cikgu nak bagi tahu dalam rumusan dia ada 4 kata kunci yang pertama. Yang pertama yang adalah isi tersurat, isi tersirat, pemahaman dan kebat. Ini pada soalan pemahaman yang mengambil markah 9 markah. Yang ni 9 markah. Tak apalah, yang ni tak apa. Ini kejap lagi cikgu akan masuk kejap lagi. Cuma cikgu nak terangkan tentang rumusan yang 30 markah ni. Ni kan, yang 30 markah ni kat sini. Okey. So, peranan ibu bapa menggalakkan anak bersenam ini adalah tersurat. Dia ada pada pengenalan yang pertama ni lah. Ni, cikgu beritahu pengenalan dia. Okey. Ni cikgu nak baca dulu tajuk dia, soalan dia. Okey. Dia nak petikan, dia nak rumusan. Bukan karangan dia nak rumusan. Okey, petikan pertama. Okey, maksudnya yang pertama dia keluarkan ni. Ini dia hitam, dia akan hitamkan. Dalam soalan tu dihitamkan, dia boldkan supaya nampak jelas tentang apa yang dia nak. Dia nak rumusan tentang peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak bersenam dan kebaikannya kepada kesihatan. Ini tersirat pada perenggan yang ketiga. Perenggan tersirat pada perenggan yang ketiga. Tersirat. Okey, yang tersurat pada perenggan yang kedua. Yang ini, peranan. So, peranan ni, ramai yang tak faham. Peranan ni apa peranan? Peranan ni tugas. Tanggungjawab. So, kena tukar.
Yang tersurat ni kena tukar peranan ni. Nak tulis kat sini. Petikan membincangkan tugas ibu bapa. Nah, ambil tajuk menggalakkan anak-anak bersenam di Malaysia ataupun di negara kita. Kan ini petikan. Siapa yang buat petikan? Macam ni lah gaya dia. Ni. Siapa yang buat rumusan? Kenapa petikan ni beza dengan rumusan? Petikan ni petikan. Petikan yang dalam kertas tu ada petikan. So namanya petikan. Okey, nama itu adalah apa? Petikan. Apa dia masukkan rumusan? Rumusan tu yang kamu buat rumusan. Ni rumusan apa dia? Ni rumusan yang telah dipendekkan. So, kamu kenapa dia beza dia? Rumusan membincangkan tugas ibu bapa menggalakkan anak-anak bersenam dan kebaikannya kepada kesihatan diri. Dimasukkan tersirat kat sini. Sini tersirat. Sini tersurat. Ni. Tugasan tersurat, tugasan tersirat itu rumusan. Ini namanya rumusan. Rumusan dia kena ada dan. Jelas yang tu, jelas. Cikgu bagi kamu jelas. Ini pada nombor 1. Ni, pengenalan. Nombor 1. Satu perenggan. Satu perenggan kena selang satu baris ni. Selang satu baris. Selang satu baris. Selang satu baris. Jadikan dia 4 perenggan. Okey. So, rumusan membincangkan tugas ibu bapa menggalakkan anak-anak bersenam dan kebaikan ni tak boleh tukar. Kebaikan ni tak boleh tukar. Ini salin copy and paste je. Dan kebaikannya kepada kesihatan diri titik. Nampak tak beza petikan dan rumusan? Petikan lah. Dalam petikan yang kita bagi tu kan. Yang dalam kertas soalan tu. Itu namanya petikan yang paling panjang tu. Okey, rumusan ni rumusan kamu ni. Kenapa ada 2 tajuk? Sebab memang rumusan kamu akan membincangkan tersirat nanti. Ni. Tersurat ni. Itu namanya beza rumusan dan petikan. Boleh guna dua-dua cara. Okey? Kalau betul yang ni dapat 2 markah. 2 markah. Kan? Ada yang cikgu bagi kosong. Sebab memang dia campur-campur aduk lah. Rumusan membincangkan. Terus masuk yang tersurat je tak masuk tersirat. Salah lah. Sebab rumusan dia ada bincangkan tentang tersirat juga. Okey? Okey. Kemudian nombor 2 tersurat. Okey. Tersurat perenggan yang ke 2. Okey. Antara peranannya adalah ibu bapa. Okey. Masukkan sama ada antaranya adalah boleh. Ataupun antara peranan. Peranan yang mana datang mana? Boleh. Tak ada masalah tak tukar. Yang penting tukar kat sini. Tugas ni kena tukar. Tukar. Jadi tak apa. Tak perlu tukar tak apa. Ambil balik. Peranan pun tak ada masalah. Sebab dia dah masuk perenggan yang kedua. Yang penting kat sini. Ni cara dia. Okey. Antara peranannya adalah ibu bapa seharusnya mempunyai fikiran yang positif untuk menggalakkan anak-anak bersenam. Titik. Selain itu, ibu bapa perlu menyediakan peralatan bersenam. Di samping itu, ibu bapa perlu bersama-sama melakukan senaman bersama anak-anak. Seterusnya, ibu bapa seharusnya memberikan hadiah sebagai motivasi untuk anak-anak. Tambahan lagi, meluangkan lebih masa untuk bersama anak-anak. Akhir sekali, ibu bapa perlu bersikap positif. Kan, titik. Dah, sampai 6. 6 isi je cikgu nak ni. 6 isi je. Memang dia nak 6 je. Cukup 6. Tak payah 7. Boleh kamu buat 7. Tapi jangan lebih 120 patah. Jangan lebih 120 patah perkataan. Kalau kita baca salah satu buah patah kat atas ni. Kalau kita buat yang petikan. Tu cikgu ajar kamu gunakan petikan. Petikan ni lebih pendek berbanding rumusan. Petikan membincangkan tugas ibu bapa di Malaysia. Dah, baru 6. Kan? Kalau ambil rumusan membincangkan tugas ibu bapa di Malaysia dan kebaikannya kepada kesihatan diri. Dah 11 dah. Kan? 11 patah. So kita dah jimat guna petikan je. Kan? Itu pun lebih dah betul dah. Tak payah panjang-panjang, tak perlu yang guna rumusan. Gunakan petikan membincangkan. Okey, masukkan antara peranan ibu bapa. Antara peranannya adalah ibu bapa seharusnya dah buat 6. Okey? Macam mana nak cari isi? Abaikan. Ada lagi yang masukkan. Siap masuk lagi tak siap masukkan apa? Peribahasa, contoh, huraian. Dalam rumusan, dia nak isi sahaja. Isi penting saja. Abaikan huraian, contoh,
peribahasa statistik. Apa-apa saja dalam petikan tu abaikan sunda, ambil isi penting saja diletakkan di sini supaya kita nak dapatkan 120 patah tadi. Nak pendek saja. Nak pendek saja. Okey? Tolak. Tak payah letak huraian contoh peribahasa statistik, tak payah. Tak perlu dimasukkan dalam ni, tak perlu. Ambil isi saja. Okey? Ambil isi. Cikgu dah letak satu dan ni penanda wacana ni. Ini semua ni bahasa ni. Markah bahasa 10 daripada sini baru markah. Sini 6. 6 kali 2, ni baru 12 markah. Ini 2 markah. Ini 4 sebab dikali 2. Kan? Ini 2. Berapa? 10, 14. Mana ni? 12, sorry. 12. 20. Dapat 20 markah. Mana lagi 10? 10 adalah bahasa. So bahasa ni kamu kena betul-betul lah. Kamu dah salin kat sini, apa salah lagi ejaan? Tengok betul-betul ejaan dekat sini. Kan? Kamu dah salin daripada copy paste daripada petikan yang letak sini je. Kenapa salah lagi ejaan? Menggalakkan, ada yang tak letak G. Kan? Apa lagi? Ibu bapa, jarak. Anak-anak bersenam, tak ada dash. Kan? Benda tu dikira tu. Kesalahan banyak datang tolak bahasa. Kan? Sepatutnya satu isi, satu bahasa. Satu isi, satu bahasa. Okey. So kalau ada 6 isi, maka ada 10 lah bahasa. Kan? Tapi kalau bahasa tu banyak ejaan salah, tak meletakkan penanda wacana yang betul, kata hubung yang betul, dan serta. Kan? Susah lah. Okey. Nombor 3. Perenggan yang ketiga, tersirat. Yang ini kamu kena fikir sendiri. Cuma yang ni cikgu bagi sebab kita dah membuat soalan exam hari tu. Okey. Cikgu terus. Macam nak buat perenggan yang ketiga ni? Manakala kebaikannya, ni. Ambil balik. Manakala ni jika kamu bolehlah macam ni lah. Okey, manakala kebaikannya kepada kesihatan adalah dapat menyihatkan tubuh badan serta menghindar diri daripada penyakit berjangkit. Ini 2 ni. Menyihat tu badan 1. Serta kata hubung. Menghindar diri daripada penyakit berjangkit. 2. Dia ada 2 isi. Okey? Ada 2 isi. Okey, memang nak 2 isi. Dia nak 2 isi ni. Ada 4 markah ni. Ni 4 markah ni. Daripada 2 isi. Okey. Kesimpulannya. Okey. Kesimpulannya diguna CH. CH. Kaedah CH dipanggil cadangan dan harapan. Okey, cadangan yang kesimpulan semua pihak perlu bersinergi meningkatkan amalan bersenam agar, ini adalah harapan, ini adalah cadangan. Pihak mana-mana lah, ibu bapa ke, kerajaan ke, kan, meningkatkan amalan bersenam agar melahirkan rakyat yang sihat dan sejahtera. Ini adalah harapan. Sini dapat 1 markah, 1 markah, 2 markah kat situ. Itu penutup. Simple je kat kerumusan ni, sangat simple. Kan, kena tahu teknik sahaja. Okey, dah jelas. Okey, jelas dia ada 4 perenggan anak-anak semua. Ada 4 perenggan. Bukan 1 perenggan yang kamu boleh letak padat-padat nak jimatkan kertas, tak ada. Dia bukan masanya untuk jimatkan kertas. Ini adalah masa untuk kamu buat jawapan yang betul. Okey. So jelas. Okey, jelas kat situ. Okey, kemudian dalam rumusan juga. Okey. Dalam rumusan juga dia ada satu lagi rumusan, dia kena ada patah perkataan di bawah sekali. Kan? Patah perkataan. Kira lah. Tapi kalau kamu kira contoh, kamu buat 130. Tapi kamu letak 120 juga. Memang kamu tak boleh tipu. Sebab pemeriksa memang ditugaskan untuk mengira satu-satu perkataan. Kalau lebih 1-2 tak masalah. Tapi kalau lebih 10, lebih 20 sampai 140, memang kamu hanya, cikgu akan buat macam ni. Biasanya, kalau dah lebih sini dah sampai 120 dah. Tapi kamu tambah lagi kesimpulan ni, tambah lagi sampai berapa ni? 1, 2, 3, 4 sampai ada 10 ni. Jadi 130. Memeriksa akan terus pangkah je. Tak dapat markah. 2 markah kosong. Okey. Cuma bagi pelajar yang lemah. Mungkin dia kata cikgu susah lah nak buat kebat. Nak buat bahagian yang tersirat ni. Sebab tersirat memang tak ada dalam petikan. Kamu jangan cari. Memang dia tak ada. Dan kamu jangan copy. Sebab dia adalah menggunakan idea kamu sendiri. Memang itu yang dia nak. Ini adalah kebat. Tersirat ni. Dan perenggan tersirat ni, dia pendek je, dia nak 2 je. Dia nak kamu punya idea je. Kan?
Tapi kalau pelajar yang lemah memang tak boleh buat, dia tak boleh fikir, dah cikgu saya tak boleh fikir. Tak apa, kamu buat je rumusan yang ni. Buat je, cari isi. Dan memang ini adalah petikan, tak ada masalah. Dan memang ini adalah petikan. Buat ini, betul, tak apa. Yang ni susah, cikgu susah. Yang ni pun susah sebab kena fikir juga kan. Tak apalah, yang lemah ni. Okey. Cukup yang ni, paling-paling kurang kamu akan dapat 12 markah. Sebab dah betul cari isi. Pemeriksaan tu dia akan cari isi dulu. Cari isi. Kemudian dia tengok apa salah ejaan ke apa. Tolong jangan salah ejaan. Okey, sebab memang dia dah salin, dah petikan dah. Tak ada masalah pun. Okey. Kemudian pemahaman. Okey, pemahaman ni mengambil markah 9 markah. Okey. Okey, yang pertama dia nak soalan dia nak rangkai kata. Rangkai kata. So rangkai kata ni contoh hal itu dia kata memberi peluang. Apakah maksud rangkai kata memberi peluang? Okey. So yang betul adalah meluangkan masa. Ini jawapan dia. Okey. So itu satu. Ni dapat 2 markah. Okey, nombor 2. Pemahaman nombor 2 adalah berkaitan tentang dia akan macam ni. Nombor 2 ni memang ada dalam petikan. Dia nak apa? Perkara yang menghalang. Perkara yang menghalang. Kan? Perkara yang menghalang. Apa halangan dia menyebabkan ibu bapa ni tak boleh nak bersenam dengan anak-anak kat rumah? Ataupun kenapa ibu bapa ni anak-anak tak boleh bersenam dengan ibu bapa dekat rumah kan? Okey, perkara menghalang adalah sebab tak ada peralatan, ibu bapa tiada masa untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Ibu bapa berfikir bersenaman tak penting, yang penting akademik. Kan? Itu perkara yang menghalang. Dan cara menjawab dia adalah dalam bentuk ayat. Bukan dalam bentuk poin. Bentuk ayat. Okey, ada tak 1, 2, 3. Sebab dia nak 3 kan? Salah. Bukan salah, cikgu bagi betul. Betul cara menjawab ni. Betul jawapan dia betul. Jawapan dia betul tapi sebab dia tak ikut bentuk ayat, tak ikut skim cara menjawab dengan betul, so cikgu tolak 1 markah, dia akan dapat 3 je lah. Daripada 4 markah. Okey. So yang ketiga adalah soalan kebat. Yang ini kebat. Dia nak apa kat sini? Ini kebat. So yang cikgu bagi tahu sini pelajar yang lemah, kamu dah boleh jawab soalan nombor 2 dah. Kalau ini pun susah, ni dapat dah 4 markah kat sini. Sebab dia hanya salin dalam petikan. Yang soalan nombor 3 ni kebat. Itu kebat dia nak soalan kebat dia nak soalan apakah peranan kerajaan menggalakkan amalan bersenam dalam kalangan masyarakat? So dia nak 4 markah. So macam mana cikgu mengklasifikasikan 4 markah ni? 4 markah ni makna dia ada 2 isi, 2 huraian. Huraian sama ada contoh. Contoh yang macam mana kerajaan kena buat. Kan, contoh kerajaan perlu menyediakan peralatan seperti peralatan di taman permainan. Kan, peralatan senaman di taman permainan dengan lebih banyak. Lagi melakukan aktiviti kempen seperti senaman satu rakyat contohnya kan. Okey, ini adalah kebat yang mengenai markah. Pun 4 markah lah kalau ikut soalan cikgu lah kan. Tapi kalau ikut yang soalan SPM betul, sini dia nak 2, sini dia nak 4, sini 3. Biasanya macam tu. Okey, tapi selamatnya letak 2 isi, 2 contoh. Okey. So ini cara pemarkahan. Tak ada yang kita nak tulis dalam PM, dia tak ada nak point-point. Dia tak ada nak ABC bulat-bulat, tak ada. Dia memang menulis. Okey, dia memang menulis. Okey, rasanya jelas. So cikgu harap kamu boleh improve kamu punya tingkatkan penulisan rumusan dan sila buat kerja sekolah lah.